Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat berjumpa dalam kuliah ilmu. Insya-Allah kita akan bersama berkongsi berzakarah berkaitan tentang 40 hadis, berkaitan kisah 40 hadis tentang cerita akhir zaman. Jadi insya-Allah hadis yang pertama yang berkaitan ini adalah berkaitan dengan takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين amin. Alhamdulillah, syukur sekali-sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersama live dalam TikTok untuk kita sama-sama mendengar tentang kisah 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Jadi insya-Allah kita akan terus ke tajuk takwa dan perpaduan dan asas keselamatan di akhir zaman. Jadi saya terus ke maknanya. Artinya daripada Abi Tajih Arbad bin Sarah radhiyallahu an berkata, telah menasihati kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletar hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya ini adalah nasihat yang terakhir sekali. Maka berikanlah pesanan kepada kami, kata sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta mendengar dan serta taat kepada kepimpinan sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba, kata baginda Rasulullah. Walaupun ini seorang hamba, kita perlu taat dan patuh. Sebab apa? Ini mungkin ada hikmah yang besar yang di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita untuk kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sungguhnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mukhidin, yang mana sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dah syariatkan kepada kita, di mana pegangan sumber Al-Quran, pegangan sumber kita adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, yang di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita pegang, suruh kita amalkan supaya benda itu tidak kita lari daripada landasan yang sebenar, agar kita mengikuti apa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka genggamlah, ikutlah sunnahku, kata baginda Rasulullah, dan para khulafa ar-rasyidin al-hadiyyin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan menampat pimpinan ke jalan yang benar, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu, yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Itu amaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling Nabi risau sekali, dan di mana ada satu perkara yang baru yang diada-adakan yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi ini adalah amat serius dan amat dikhawatiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh di atas apa yang telah dinasihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita teruskan kehidupan kita di akhir zaman. Subhanallah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmizi. Maka keterangan hadis ini sallallahu alaihi wasallam, hadis di atas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang dikasihi dan yang dicintai, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat merindui kita, mengasihi kita, kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kita, insya-Allah Nabi kata, aku sendiri akan bersama-sama dengan mereka dan berpegang dan berlawan mereka bersama-sama mereka dengan Dajjal di akhir zaman.
Tapi oleh kerana mereka semua dalam keadaan aku tidak berjumpa, maka doa daripadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dan nasihat-nasihatku adalah untuk umat-umatku. Maka bagi hadis di atas mengenai pesan-pesanan yang sangat berharga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau, zaman kita tuan-tuan. Dan bila ada perselisihan, iaitulah seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Banyak kita tengok perselisihan yang berlaku, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah beritahu dah dan maklum dah kepada kita perkara-perkara ini pasti akan berlaku. Dan ini adalah penceritaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa alert ataupun kita sentiasa memberi perhatian, kerana ianya adalah satu perkara yang amat kita perlu geruni dan kita takuti, supaya kita tidak terjerumus ke alam ataupun terjerumus ke arah perkara-perkara yang maksiat. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Okey, iaitulah yang pertama sekali yang Nabi nasihatkan, hendaklah ia melazimi taqwa kepada Allah dalam keadaan apa jua pun, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Nabi nasihatkan kepada kita. Walau macam mana keadaan sekalipun, berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ihwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba. Macam mana keadaan sekalipun pemimpin itu dari golongan hamba, tapi dia di antara orang yang taat kepada perintah Allah, ikutilah dia, follow-lah dia, ikutlah macam mana keadaan sekalipun. Yang penting dia berdiri di landasan yang sebenar, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menepati apa yang disyariatkan Allah alaihi wasallam dan menepati daripada intipati Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta khulafa ar-rasyidin, maka ikutilah. Semoga ianya menjadi satu panduan ataupun ikutan bagi kita untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah yang ketiga, berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang mana yang tuan-tuan dan perempuan boleh berpegang teguh bagi untuk kita meneruskan ataupun mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun macam mana kadang walaupun menggunakan cincin, pakai cincin, serban ataupun mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dapat istiqamah, dapat mengamalkannya. Itu pun salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ikut sebagai satu keselamatan kita untuk kita menjalani kehidupan di akhir zaman. Jadi yang ketiga ni adalah berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-muhyiddin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka ini adalah di antara orang-orang yang hampir, tuan-tuan, orang-orang yang paling rapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Keberkatan mereka lebih, kerana kekuatan mereka, kerana nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan dan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat tadi, masa hidup lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkatan itu dah menyerap kepada sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin, kerana keteguhan mereka itu tadi yang boleh membawa Islam terus berkembang di serata dunia. Yang mana mereka yang tadi tu, yang daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya mereka sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dan jaminan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat-sahabat
mereka sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan Islam ini adalah di antara mereka-mereka yang akan bersama-sama menduduki atau ditempatkan di dalam syurga Allah, insya-Allah. Dan yang keempat yang perlu kita ikuti daripada baginda Nabi sallallahu yang dikatakan oleh Nabi dan nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu apa fahaman dan amalan yang ditambahkan kepada agama Islam, ditopuk tambah tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang mana yang tidak pernah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu ditegah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bid'ah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah faham, dia ada dua bahagian, dalalah dengan hasanah, di mana yang boleh kita ikuti dan kita tidak boleh ikuti, dan di mana yang boleh diikuti yang baik untuk Islam dan apa yang baik untuk kita ikuti yang tidak tersasar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak melanggar syariat-syariat Islam, maka itu boleh diikuti dengan baik dan sempurna. Itu pun telah dipersetujui oleh para ulama dan orang-orang alim, orang-orang yang saleh, di mana mereka berijma', mereka memberikan keputusan ataupun makluman yang berkaitan itu tadi sehingga dibenarkan dalam Islam. Padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama yang tadi itulah. Okay. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baharu itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, bukan bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa saja, iaitu bid'ah hasanah. Itu yang saya maksudkan, yang saya fahamkan, di mana yang ada perkara-perkara yang baru dalam Islam ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada satu perkara yang berkaitan untuk kebaikan kita semua, boleh dipatuhi, boleh diikuti. Semoga Islam dalam keadaan lebih baik dan lebih selamat dan dipandang tinggi oleh masyarakat dan agama-agama lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan dengan muzakarah dan tazkirah kita pada malam ini tentang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman kita, dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mudahkatan kita kunjungan fatabu litabni yashriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagi mereka yang memberi salam dalam kita punya chat, insya-Allah. Nanti kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat memarahkan wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.